Untuk seterusnya, sukatan yang kedua berkaitan bab 12 ni yang dipanggil sebagai median. Okey, apa itu median? Tadi cikgu dah bagi secara ringkasan. Median ni ialah data yang berada di tengah-tengah. Baik. Median ini ada dua keadaan disebabkan bilangan data keseluruhan. Yang pertama, kalau bilangan data keseluruhan tu adalah bilangannya adalah ganjil. Keseluruhan data tu, bilangan datanya adalah ganjil. Contohnya 15, ada 15. Ataupun ada 21, ataupun ada 45 contohlah. Jadi, kita akan, bila bilangan keseluruhan data itu adalah ganjil, maka data yang berada di tengah-tengah adalah median. Yang berada di tengah itu adalah yang dipanggil sebagai median. Okey, situasi kedua ialah situasi kedua ialah kalau bilangan data keseluruhan itu adalah genap. Bilangan data tu, keseluruhan bilangan data tu adalah genap. Maknanya kita akan cari purata. Purata mana? Purata untuk dua data yang berada di tengah-tengah. Purata antara dua data. Okey. Secara umum, secara asasnya, formula untuk mencari median ialah n tambah 1 per dengan 2 bahagi dengan 2. Yang mana n ini disebut sebagai jumlah data keseluruhan. Data kita ada berapa keseluruhan untuk n. Untuk mencari median. Nanti cikgu akan tunjuk kalau bilangan data tu ganjil, berapa nilai yang kita akan dapat, dan kalau data tu genap, ni berapa nilai yang kita akan dapat. Jadi formula ni untuk menentukan data yang keberapa, okey, ni data yang keberapa dipanggil adalah ataupun data median. Data yang keberapa adalah disebut sebagai median. Okey. Kita pergi yang pertama, buku teks pada muka surat 249, yang mana contoh 4, kita tengok contoh 4. Jadi ini kita nak cari median bagi data tak terkumpul. Tadi cikgu ayat dah, data ni ada beberapa keadaan. Yang pertama, kita tengok kepada data tak terkumpul untuk mencari median. Okey. Jadi kita tengok sini, dia bagi data kepada kita sekumpulan nombor. Jadi kalau kita bilang sini berapa nombor ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau kita guna formula tadi, kalau data tu data yang ke-9, maknanya data tu ada 9 ke semuanya. Jadi kalau kita guna formula n tambah 1 per 2, maknanya 9 tambah 1 per 2, kita akan dapat 10 per 2, kita dapat 5. 5 ni ialah apa ni? Ini ialah data yang ke-5. Data yang ke-5 ialah median. Data yang ke-5 ialah yang berada di tengah-tengah ataupun disebut sebagai median. Okey. Jadi kalau kita susung, untuk kita mencari median, kita kena susung data itu terlebih dahulu dalam bentuk menaik. Jadi kalau kita susun balik, kita dapat 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9. 2 kali ni. 1, 2, 2, 3, 4 2 kali, 6, 7, 9. Jadi kalau kita tengok, ini data yang pertama, ini data yang kedua,
ini data yang ketiga, ini data yang keempat, ini data yang kelima. Data yang kelima itulah median. Jadi kita tulis median ialah 4. Data yang di tengah-tengah ialah 4. Selain itu, kita boleh juga guna kaedah penghapusan kiri dan kanan. Jadi data itu kita susun secara menaik. Kita kena susun secara menaik juga untuk buat kaedah penghapusan. Jadi kita buat penghapusan kiri dan kanan. Potong di kiri 1, di kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1. Jadi kita dapat satu data yang berada di tengah-tengah yang tidak dipotong lagi. Inilah kita punya median. Jadi nak guna formula pun boleh, ataupun kita nak guna kaedah penghapusan kiri dan kanan. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Kita tengok contoh masalah B. Jadi data dia ni. Jadi kita kena susun terlebih dahulu. Kalau kita buat kaedah penghapusan, kita susun terlebih dahulu 21, 23, 24, 25, 27, 28. 24, 21, 23, 24 ada 2 kali. 21 pun 2 kali. Okey. 25, 7, 18. Okey, jadi kita buat penghapusan kiri dan kanan. 1 kiri, 1 kanan. 1 kiri, 1 kanan. 1 kiri, 1 kanan. Okey, jadi sekarang ni kita tinggal 2 yang berada di tengah-tengah. Masa inilah kita cari purata. Jadi kaedah nak cari purata ialah kita kena tambah 24 tambah dengan 24. Kemudian ni kita bahagi dengan 2. Nanti kalau tekan kalkulator dapat jawapannya 24. Jadi 24 ini purata dia itu akan disebut sebagai median. Okey. Yang seterusnya, kalau cikgu nak tunjuk bagaimana kalau data terkumpul. Okey, buku teks pada muka surat 250. Kita tengok kepada contoh 5. Jadi contoh 5 menunjukkan ini adalah data yang telah dikumpul di dalam jadual. Maknanya data ini akan dipanggil sebagai data terkumpul. Jadi jadual menunjukkan masa yang diambil oleh 11 kumpulan murid untuk membina model roket dalam satu aktiviti sains. Jadi dia rakyat sini ada 11 kumpulan murid. Jadi ini adalah sebenarnya jumlah data lah. Okay? Jumlah data. Jumlah data ada 11. Jadi yang mana kekerapan ini merujuk kepada bilangan kumpulan tadilah. Ada satu kumpulan yang membina model roket mengambil masa selama 10 minit. Ada 6 kumpulan yang membina menggunakan masa sebanyak 20 minit. Dan ada 3 kumpulan 30 minit, ada satu kumpulan 40 minit. Jadi keseluruhannya ada 11 kumpulan. Okey. Soalan ni ialah suruh tentukan median. Jadi kita tengok sini jumlah kekerapan dia ada 11. Sebab ada 11 kumpulan, jadi kekerapan dia 11 lah. Okey. Jadi kita guna formula terlebih dahulu. Tadi kita sudah ada formula nak cari median, iaitu N tambah 1. Jadi N ini adalah bilangan keseluruhan data, iaitu 11. Jadi kita pun tulis itu 11 tambah 1/2. Jadi kita dapat
6. 6 maksudnya data yang ke-6 ialah median. Jadi macam mana data yang ke-6? Okey. Untuk data ni, satu cara kita boleh susun. Yang mana tadi kita tahu dah ada 11 kumpulan yang 11 kumpulan menggunakan masa 10 minit, 6 kumpulan guna masa 20 minit, 1 kumpulan 10 minit, 6 kumpulan 20 minit, 3 kumpulan 30 minit, 1 kumpulan 40 minit. Jadi kita susun masa. Okey, kita susun masa untuk 11 kumpulan. Ada satu kumpulan dia guna masa 10 minit, ada satu kumpulan guna masa 6 kumpulan 20 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kumpulan yang menggunakan masa selama 20 minit. Ada 3 kumpulan yang guna masa 30 minit, 30, 30, 30, dan ada satu kumpulan yang guna masa 40 minit. Jadi kalau kita tengok tadi, data yang ke-6 ialah median. Jadi kita pilihlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini median kita ni. Jadi sebab itu jawapan di sini median ialah 20. Data yang di tengah-tengah ialah median, itu 20. Baik, seterusnya kita pergi soalan yang kedua. Jadual menunjukkan masa yang diambil untuk menjawab teka silang oleh 12 kumpulan murid dalam aktiviti Persatuan Bahasa Melayu. Kalau kita tengok, kita ada bilangan data, kita ada 12. Okey. Yang mana 12 kumpulan ni maknanya ada 2 kumpulan yang mengambil masa selama 10 minit. Ada 4 kumpulan yang mengambil masa 20 minit. Okey, kena faham boleh soalan kita ni menceritakan tentang masa yang diambil. Dia cerita pasal masa lah. Masa untuk setiap kumpulan. Jadi kita susun semula masa tu. Ada kumpulan yang menggunakan masa selama 10 minit. Ada 2 kumpulan menggunakan masa 10 minit. Ada 4 kumpulan yang menggunakan masa 20 minit. Jadi kita susun masa tu. Ingat dah? Ingat soalan tu dia rakyat dah. Jadual menunjukkan masa yang diambil. Masa yang diambil inilah merujuk kepada data kita, berkaitan masa. Data kita sekarang ni berkaitan masa untuk 12 kumpulan pelajar. Jadi kemudiannya masa ada untuk 30 minit ada 5 kumpulan. Jadi kita susun 5 lah. Dan ada satu kumpulan yang menggunakan masa 40 minit. Jadi kalau nak buat kaedah penghapusan boleh juga. Okey, ataupun kalau nak guna rumus, jadi N tambah 1/2. Kita guna N tambah 1/2. N dia sekarang ni ialah 12. 12 tambah 1/2. Kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat 6/5. Okey, kalau dapat nilai 0.5 gini, ini bermaksud median dia akan berada di antara data yang ke-6 dengan yang ke-7. Kenapa dia tubik? Apa dia tubik 0.5 ni? Dia tubik 0.5 ni sebab data dia bilangan genap tadi. Bila bilangan data tu adalah genap, kalau kita guna formula, nanti jawapan dia akan dapat nilai 0.5. Bila 0.5 itu bermaksud 6.5, itu bermaksud median kita ialah berada antara data yang ke-6 dan juga data yang ke-7. Okey, jadi kalau kita bilas sini lah,
Data yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Jadi mediannya antara dua ni lah. Data yang keenam dan juga data yang ketujuh. Jadi untuk cari median dia, kita kena cari purata. Kena tambah. Jadi kita tambah 20 tambah dengan 30. Kita bahagi dengan 2. Nanti kita akan dapat 25. Jadi 25 inilah median. Median ialah 25. Kita tengok jawapan belakang dah. Okey, macam ni. Muka surat 251. 251 ni median dia. Median dia ialah 25. Okey. Okey, yang seterusnya untuk mencari median jika bagi perwakilan data. Cikgu ulang balik tadi kita cari median jika data tak terkumpul, yang pertama. Kemudiannya kita cari median jika data terkumpul. Dan yang ketiga ni pula ni ialah kita nak cari median jika diberi perwakilan data. Maksudnya data yang telah dibentuk dalam perwakilan data, sama ada carta pie, carta palang, piktograf dan sebagainya. Okey, tengok pada muka surat 251 buku teks. Contoh 6. Dia bagi ni ialah yang pertama dia panggil plot titik ni perwakilan data yang telah dibuat di dalam satu keadaan yang dipanggil sebagai plot titik. Baik. Jadi data ini berkaitan bilangan kehadiran murid bilangan kehadiran murid ke perpustakaan. Jadi satu ni merujuk kepada hadir ke pustaka sebanyak sekali lah. 2 ni maksudnya hadir ke pustaka sebanyak 2 kali. 3 ni maksudnya hadir ke pustaka sebanyak 3 kali dalam seminggu. Titik-titik itu merujuk kepada kekerapan. Maknanya ada 2 pelajar yang hadir sekali ke perpustakaan dalam seminggu. Ni 1, 2, 3, 4. 4 titik ni maksudnya ada 4 orang pelajar yang hadir sebanyak 2 kali ke perpustakaan. Ini pula 4 orang pelajar yang hadir ke perpustakaan sebanyak 3 kali seminggu. Ingat soalan dia berkaitan bilangan kehadiran bilangan kehadiran murid. Jadi kalau kita nak susun semula, maknanya kita susun tengok kepada soalan lah. Bilangan kehadiran maknanya ada yang datang sekali ada 2 orang pelajar. Yang datang 2 kali, yang hadir 2 kali ialah 4. Jadi kita tulis 4 kali lah. 2, 1, 2, 3, 4. Yang ni yang hadir ke pustaka sebanyak 3 kali ada 4. 3. Yang hadir ke pustaka sebanyak 4 kali ada 2 orang pelajar. 4. 5 tidak ada, 6 ada sekali. Ini susunan data. Cikgu tunjuk susunan data gini sebab untuk mudah. Jadi kalau kita tengok berapa bilangan data sekarang ni, bilangan data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi jumlah kekerapan dia ada 13. Okey, jadi kalau kita guna formula N tambah 1/2 tadi, N tambah 1/2, jadi N ini adalah 13. 13 tambah 1/2. Jadi kalau tekan kalkulator kita dapat 7. 7 ini maksudnya bilangan data yang ke-7 ialah median. Bilangan data yang ke-7, data yang ke-7 adalah median. Jadi kita pilihlah 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Data yang ketujuh ialah nombor 3 ni. Jadi median dia, jadi kita tulis situ median ialah 3. Okey, yang kedua, carta palang. Carta palang. Okey. Carta palang menunjukkan bilangan kupon makanan. Kenapa data yang diberi berkaitan gapo. Macam soalan yang kedua ni berkaitan bilangan kupon makanan yang telah dijual oleh guru kelas tingkatan 2S sempena hari kurikulum. Okey, jadi satu ni kalau data sini satu ni merujuk pada satu kupon yang mana ada sore yang menjual satu kupon. Ada 3 orang yang menjual kupon sebanyak 2 kupon. Jadi ingat sekarang ni dia soalan kita berkaitan bilangan kupon. Jadi kalau kita nak susul, kita kena susul bilangan kupon lah. Jadi kita susul bilangan kupon ada bilangan kupon 1 ada 1, maknanya 1 lah. Bilangan kupon 2 ada 3, kekerapan dia ada 3 ni. Okey. Bilangan kupon 2, kekerapannya ada 3, maknanya kita tulis 3 kali lah. 2, 2, 2. Kemudiannya bilangan kupon 3 ada 6, kekerapannya bilangan kupon 3 kekerapannya ialah 6, maknanya 6 kali kita tulis. 3, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan kupon 4 ada 4 kali. Bilangan kupon 4 ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. Dan bilangan kupon 5 ada 2 kali. 5, 5. Okey. Jadi ini adalah senarai bilangan kupon. Sekali. Bilangan kupon 1 ada sekali. Bilangan kupon 2 ada 3 kali. Bilangan kupon 3 ada 6 kali. 6 kekerapan dia. Bilangan kupon yang keempat ada 4 kali. Bilangan kupon bilangan kupon 5 bilangan kupon ada 2 kali. Jadi kalau kita bilang berapa data kita sekarang ni, ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi kita ada jumlah kekerapan ataupun bilangan data ada 16. Jadi kalau kita guna formula, okey, seperti mana cikgu tunjuk tadi, kalau guna formula N tambah 1/2, jadi 16 tambah 1/2, nanti awak akan dapat 8.5. Tadi cikgu dah bagi tahu, kalau awak dapat 8.5, ini bermaksud median dia akan berada di antara data yang ke-8 dengan data yang ke-9. Dia jadi gitu. Kalau dapat perpuluhan 5 belakang. Jadi median dia ialah data antara yang ke-8 dengan yang ke-9. Dia tengah-tengah antara data yang ke-8 dengan data yang ke-9. Jadi kalau kita bilang mana data yang ke-8 dengan data yang ke-9, cikgu tunjuk sekarang ni kalau tidak menggunakan kaedah penghapusan lah. Data yang ke-8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ni data yang ke-8 dan juga data yang ke-9. Jadi kita kena tambah 2 tu. 3 tambah 3, kemudiannya kita bahagi dengan 2, jawapannya 3 jugalah. Jadi 3 inilah merujuk kepada median. Jadi itu saja untuk median.